Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan imam, para ahli jawatan kuasa tertinggi surau, Cikgu Rostam, barisan guru-guru, para alim, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya pada hari ini kita dapat lagi bersua muka pada membincangkan perbincangan kita berkaitan dengan hadis-hadis peristiwa akhir zaman melalui kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun lebih dikenali dengan nama penanya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Kita telah membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis akhir zaman pada pertemuan kita yang lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan sesi kuliah kita berkaitan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sihat semua ya? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dalam keadaan kita ni dalam kegawatan, panas. Lepas tu ada pula penyakit-penyakit yang mendatang, COVID-19 apalah. Dikala itu juga Allah memberikan kita masih lagi hidup dalam penuh kesihatan tubuh dan minda yang baik. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada perjumpaan kita yang lepas, Cikgu Rostam dia memberi saranan. Dia kata, "Ustaz, ramai yang tak kenal ustaz ni. Boleh tak ustaz bagi tahu sikit berkaitan dengan diri ustaz ni? Ramai orang nak tahu." Ya. Jadi nama fakir, nama saya yang fakir, hina, dhaif di depan Allah ni dan juga di depan tuan-tuan ini ialah Muhammad Lutfi bin Mustafa. Nama saya nombor 119 Palang 2021 nombor Tauliah Perak. Saya juga merupakan salah seorang PLF, Professional Learning Facilitator dalam bidang Neuro Linguistic Program Practitioner. Bunyi dia macam cukup hebat sebab bahasa Inggeris. Sebenarnya tak ada apa pun. Ya. Saya juga pada pendidikan awal di Al-Munir, kemudian sambung ke Irsyadiah Batu 26, Bagan Datuk.
kemudian sambung ke USAS, Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar, ambil dalam bidang syariah. Kemudian terbang ke, alhamdulillah, terbang ke Jordan dalam belajar di sana dalam bidang fiqh wa usuluh. Jadi insya-Allah pada hari ini, itu serba sedikit tentang diri saya. Rumah kat mana rumah? Rumah dekat Taman Intan Mas Pasar 2, dekat dengan Masjid Nurul Hijrah. Tapi bila solat pergi Masjid Taqwa. Orang Masjid Hijrah tanya, apa tak pergi masjid ustaz? Kita kat Taqwa, dah biasa. Ya, jadi insya-Allah itu serba sedikit tentang diri saya. Baik, kita fokus kita fokus kepada apakah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Kita lihat untuk malam ini kita masuk raqmu hadis, kita masuk pada hadis yang pertama pada kitab susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini. Tajuknya ialah Takwa dan Perpaduan Asas Keselamatan di Akhir Zaman. Pada kuliah kita yang terdahulu, kita telah membincangkan tentang hadis-hadis akhir zaman ni. Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama nama dia hadis mutasyabih ataupun hadis mutasyabihat. Yang kedua hadis fitan. Hadis mutasyabihat ialah hadis-hadis yang Rasulullah sebut tentang akhir zaman, yang cerita tu cerita sebuah kegembiraan. Contohnya turunnya Nabi Isa. Itu ialah kegembiraan buat umat Islam. Datangnya, timbulnya Imam Mahdi, itu satu benda yang menyeronokkan. Satu lagi hadis adalah hadis ancaman. Rasulullah mengancam kita, bagi ancaman supaya kita sentiasa bersedia. Benda ni akan berlaku satu hari nanti, Rasulullah kata. Bila di akhir zaman nanti. Namanya ialah hadis fitnah ataupun hadis fitan. Kebanyakan hadis yang membincangkan tentang akhir zaman, kebanyakannya dalam bentuk ancaman, dalam bentuk hadis fitnah. Banyaknya cerita tentang akhir zaman ni bukan tentang keseronokan, tapi tentang ancaman yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah kata hati-hati, nanti akan berlakunya benda-benda macam tu ya. Jadi disebabkan banyaknya hadis fitan, maka Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dia keluarkan kitab ni. Kitab ni dah koyak depannya. Nanti tuan-tuan boleh tengok sendiri. Sebenarnya depan ni cantik, tapi waktu saya belajar dulu, inilah kitabnya. Sampai sekarang saya guna dah berlubang-lubang. Ini kitabnya, kecil sahaja. Dalam kitab ini, pertama sekali, hadis nombor 1 sekali, apa yang Syekh Fahmi susun, tajuknya ialah Takwa dan Perpaduan Asas Keselamatan di Akhir Zaman. Tak ada kena-mengena langsung dengan hadis-hadis akhir zaman. Kenapa? Sebab kebanyakan hadis di dalam kitab ini adalah hadis tentang ancaman. Jadi Syekh Fahmi dia letak dulu macam mana cara lidifa, cara untuk kita defend diri kita daripada hadis-hadis fitnah ni, daripada perkara-perkara keburukan yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Apa yang ditulis di sini, kita lihat pada hadisnya, pada matan hadis ya, pada matan hadis. Senang cerita, matan hadis tu apa? Matan hadis tu yang bahasa Arab. Hadis yang tulis bahasa Arab tu itu matan hadis. Jadi kita baca matan hadisnya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz
wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Itu hadis yang pertama. Apakah artinya? Apa ni? Maksud dia apa? Jadi kita lihat pada artinya. Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, iaitu bid'ah yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya setiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi tuan-tuan, sebelum tu kita kenal dulu, kita berkenalan. Siapa dia yang meriwayatkan hadis ni? Dia ialah Abi Najih Irbad bin Sariyah. Tak biasa dengar kan? Kalau Abu Hurairah, kita biasa dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Biasa. Tapi Abi Najih Irbad bin Sariyah ni dia kurang-kurang kita dengar. Sebab dia ni tak disebut dalam kitab hadis. Kitab hadis Bukhari, hadis Muslim, tak sebut tentang nama dia. Tapi siapa dia? Dia ni setengah ulama mengatakan dia ni berasal daripada Bani Sulaim. Bila sebut Bani Sulaim, maksudnya dia ada kena-mengena dengan keturunan Aminah, keturunan ibu kepada Nabi Muhammad. Okay. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Dia ni daripada keturunan Bani Sulaim, dari isteri Qusay bin Kilab, iaitu Atikah binti Hilal yang melahirkan Abdul Manaf. Tapi setengah ulama berpendapat kata Abdul Manaf ni orang lain. Itu kita tak payah kisah. Ini cuma sedikit biodata, nak bagi seronok. Nak bagi seronok, kita kenal. Bila kita kenal, barulah suka. Bila dah kenal, barulah cinta. Kalau tak cinta, macam mana nak suka? Kan? Sebab tu kadang-kadang kita baca buku, kita tak suka. Tak seronok pun baca. Sebab apa? Kita tak kenal siapakah orang yang menyampaikan buku tu. Baik. Kita lihat dulu keterangan. Sebelum kita pergi kepada perbincangan kita, kita lihat dulu keterangan. Apakah yang diterangkan dalam hadis ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ia mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga dari Rasulullah untuk umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh kacau bilau dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni, kalau kita fahami, zaman ni dia ada beberapa kategori. Yang pertama, zaman para nabi, zaman nabi-nabi. Ini zaman yang terbaik, zaman nabi-nabi. Bila habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya zaman, masuk zaman yang kedua.
iaitu zaman Khalifah Khulafa Ar-Rashidin. Bila sampai habisnya Khulafa Ar-Rashidin, sampai Saidina Ali, masuk pula zaman lagi satu, namanya zaman Khalifah Beraja. Zaman Khalifah Beraja, bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, bangkit lagi satu zaman, namanya zaman fitnah. Apa zaman fitnah tu? Zaman yang kita berada sekarang ni, yang kita duduk sekarang ni, ialah zaman fitnah. Zaman fitnah ni dia penuh dengan ujian, sampai kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana satu ni. Contoh je. Contohnya sekarang ni naik balik isu penggunaan nama Allah. Ada pihak yang membantah, ada pihak yang membenarkan. Boleh orang kafir boleh guna nama Allah. Ada pula yang cakap tak boleh, nama Allah tu special untuk orang Islam. Yang kita ni, yang orang macam saya ni melangut, boleh ke tidak? Kita tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Betul ke tidak ni? Boleh guna ke tak boleh? Dah. Dulu masa COVID-19, kita solat secara berenggang. Solat renggang-renggang. Kita ni selama kita solat daripada kecil sampailah sekarang umur kita ni, setiap kali sembahyang jemaah mesti rapat. Tiba-tiba kena sembahyang jarak-jarak. Boleh ke tak boleh ni? Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Jadi pada zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Boleh ke tidak? Ustaz senang cerita cakap boleh ke tidak kan senang. Tiba-tiba kita tengok pula dekat YouTube, ustaz-ustaz bergaduh pula dah. Contoh je, contoh. Ya? Ada ustaz yang ni kata macam ni. Ustaz yang kata macam ni. Dah buat perbalahan. Gaduh, sediakan pentas. Bermujadalah. Ustaz yang ni memalukan ustaz yang ni. Ustaz yang ni kita jadi pening. Itulah ulama kata zaman penuh fitnah. Inilah zamannya. Kalau dulu Rasulullah ada apa-apa masalah, boleh terus rujuk Rasulullah. Sekarang Rasulullah tak ada. 1400 tahun dah lamanya. Apa yang Rasulullah tinggalkan kita? Hadis. Sebab tu tuan-tuan ada kat sini. Sebab kita nak tahu harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah ni, hadis ni, cerita tentang apa? Satu hari Rasulullah menceritakan satu hadis, sahabat-sahabat dengar. Sahabat-sahabat rasa macam seolah-olah inilah hadis yang terakhir Rasulullah nak sampaikan. Sebelum ni kita pelajari Rasulullah ada satu hari Rasulullah solat subuh. Nabi Muhammad solat subuh. Kat belakang ni ada makmum. Sembahyang. Habis solat subuh, Rasulullah bangun, Rasulullah berkhutbah. Rasulullah bagi khutbah sampai Zuhur. Khutbah Rasulullah berceramah sampai Zuhur. Orang tak balik. Kalau saya buat macam tu tuan-tuan, tinggal saya seorang kat sini. Rasulullah dia bagi tazkirah khutbah sampai Zuhur. Kemudian habis tazkirah, Rasulullah pun naik solat Zuhur. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah bangun bagi khutbah lagi sampai Asar. Sampai Asar. Orang tak balik. Sampai Asar, sambung lagi sampai Maghrib, sampai Isyak. Jadi sepanjang tu Rasulullah menceritakan tentang hadis-hadis yang merujuk daripada awal dunia sampai akhirnya dunia. Jadi pada masa tu sahabat-sahabat terima sesuatu yang sangat dahsyat daripada Rasulullah. Ilmu-ilmu yang sangat dahsyat. Jadi hadis ni menceritakan, Rasulullah menceritakan satu hadis yang menarik minat kami. Nak tahu lagi. Rasulullah kata, nanti sampai akhir zaman, dunia ni akan kacau bilau. Orang yang berpegang pada ketakwaan dan perpaduan sahaja yang boleh selamat dan faham tentang kacau bilau yang sebenarnya. Mana satu yang betul? Rasulullah kata, apa yang disusun oleh Syekh Fahmi ni, dalam hadis ni ada beberapa pembelajaran yang kita kena faham. Yang pertama, Syekh Fahmi kata apa? Yang pertama, hendaklah kita melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua dengan mengerjakan segala perintah Allah. Kita ni kan,
terutamanya orang Melayu kita lah, termasuklah diri saya. Tuan-tuan, kalau saya kata kita, jangan anggap tuan-tuan, tak, saya sekali. Kita ni kadang-kadang kita tahu takwa. Kita tahu takwa tu apa. Definisi takwa tu kita faham. Tapi apa sebenarnya takwa? Tu susah untuk kita fahami betul-betul. Jadi hari ini jom kita tengok sama-sama. Ini takwa ni dia asas untuk menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Yang pertama, apa itu takwa? Takwa, mudah nak faham, ialah takut kepada Allah. Satu hari Saidina Umar pernah tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya, wahai Umar, takwa tu apa? Jadi Umar kata apa? Pernah tak kamu berjalan di satu tempat yang penuh duri? Itulah takwa. Maksudnya apa? Kalau kita jalan di tempat yang penuh duri, kita akan cuba elak daripada terpijak duri, betul? Itu maksudnya takut. Takut terpijak duri. Berhati-hati. Itu maksud takwa. Daripada Ibnu Abbas kata, iaitu takwa ini adalah orang yang meyakini Allah dan menjauhi perkara syirik. Sekarang kita tengok balik. Takwa, dia ada 4 level. So sekarang ni, jom kita sama-sama tengok. Dalam diri kita ni, kita memang bertakwa kepada Allah. Tapi kita nak tengok, takwa kita ni sampai level mana? Okay. Menurut Saidina Ali, orang yang bertakwa. Tengok kita cek dalam diri kita. Termasuklah diri saya sendiri. Lebih-lebihnya diri saya. Tuan-tuan cek, tengok. Ada tak 4 perkara ni dalam diri tuan-tuan? Kalau ada, Masya Allah, kita tambahkan lagi. Kalau tak ada, kita adakan dia. Apa yang pertama? Yang pertama, tingkatan ketakwaan ialah al-khawfu min jalil. Yang pertama, al-khawf bil jalil. Takut kepada Sang Pencipta. Itu level 1. Takwa ni level 1 dia takut kepada Sang Pencipta. Okay. Yang kedua, al-amalu bimat tanzil. Beramal dengan apa yang dah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dah diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Okay. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Rasa cukup walaupun apa yang Allah bagi tu sikit. Dan yang terakhir, level takwa yang paling susah untuk dicapai, al-isti'dadu liyaumir rahil. Bersedia menghadapi saat di mana sistem 24 jam sudah tidak diguna pakai. Jadi kita tengok satu-satu. Al-khawfu bil jalil, takut. Al-khawfu min jalil, takut kepada Tuhan. Tuan-tuan, kita tanya diri kita sendiri, betulkah kita takut dengan Allah? Kita selalu kita cakap, aku adalah orang yang bertakwa. Kita rasa seolah-olah macam kita takut dengan Allah. Tapi ada masanya, ada saatnya di mana keimanan kita tu luntur. Sebab iman manusia ni yazid wa yanqus. Dia ada masa naik, ada masa turun. Bila bulan Ramadan, contoh, bila bulan Ramadan, kita datang surau, kita solat tarawih bersama-sama. Masa tu keimanan kita meninggi. Nak pula Tok Imam baca sedap. Tuan Allahu Akbar. Dengar Tok Imam baca sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melayan. Iman kita kuat. Habis 20 rakaat. Habis je bulan puasa, nak datang surau pun susah. Contoh, nak datang surau pun susah. Jadi ada masanya keimanan kita tinggi, ada masanya keimanan kita rendah. Itulah manusia. Jadi sekarang ni betul ke kita takut dengan Allah? Ada masanya kita takut dengan Allah. Ada masanya pula kita mengharapkan bahawa Allah itu tidak melihat kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi betul ke kita ni takut dengan Allah? Tanya diri kita, betul ke kita takut dengan Allah? Kalau level 1 ni pun tak lepas, betul ke kita adalah orang yang bertakwa? Itu yang pertama. Level yang kedua, al-amalu bimat tanzil.
beramal dengan apa yang dah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 6262 ayat. Ada 1,027,000 huruf dalam Al-Quran. Rasulullah kata setiap kali baca Al-Quran, satu huruf 10 pahala. Bila kali terakhir kita baca Quran? Contoh, bila? Kalau betul lah kita mengikut Al-Quran, apa yang Allah dah sampaikan dalam Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Barang siapa yang mencuri, laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Kita ikut tak apa yang Allah cakap? Ya enggak. Mana ada? Orang yang mencuri, penjara je. Kalau dia banyak duit, bayar je. Dia bayar pun hasil daripada duit yang dicuri. Bayar. Sedangkan Allah kata apa? Siapa yang mencuri, potong tangan. Kita tak ikut pun. Tak ikut, mana ada. Siapa yang minum arak, rotan dengan 40 kali sebatan. 40 kali. Tapi kalau dalam Malaysia 80 kali. Tapi kita buat ada ke yang kena rotan? Enggak ada. Minum arak tak ada. Mungkin kena penjara ke, kena bayar lah sikit. Jadi adakah kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah? Betul ke? Baru level 2 kita dah tak ikut dah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Bersyukur sentiasa walaupun yang Allah bagi tu sikit. Tapi kita sentiasa mencari yang banyak. Duit ada banyak, kita cari lagi. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Tak ada rasa qana'ah. Qana'ah tu rasa cukup. Tak ada rasa cukup. Dan yang terakhir, al-isti'dadu liyaumir rahil. Bersedia menghadapi hari pembalasan. Tuan-tuan, kita semua tak bersedia. Kita semua tak bersedia. Tingkatan takwa kita entah ke mana. Tak tahu kita ni takwanya level yang mana. Ini nasihat untuk diri saya kongsikan dengan tuan-tuan. Supaya kita sama-sama berfikir. Di akhirat nanti, isti'dad liyaumir rahil ialah di mana di sana nanti Allah akan bangkitkan kita di padang mahsyar. Bogil. Tak ada baju, tak ada seluar. Aisyah pernah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti kalau dibangkitkan di padang mahsyar semua bogil ke? Rasulullah kata, satu helai baju pun tak ada. Aisyah kata, aku malu. Rasulullah kata apa? Tak payah malu, sebab semua orang sama. Semua orang akan dihitung amalannya. Saya, tuan-tuan, para alim, para ulama, para pemimpin, semua akan. Pada waktu itu, tidak ada siapa yang boleh menjadi tebusan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Tak ada siapa yang boleh jadi tebusan. Pada waktu itu, tidak ada siapa yang boleh cari bantuan. Tak ada siapa. Hari itu, Maliki Yaumiddin. Semuanya adalah mutlak di tangan Allah. Semua. Rasulullah kata, ada seorang perempuan yang jahat, dia menjual dirinya, kemudian satu hari dia ternampak anjing yang kehausan, dia ambil kasut, dia cedok air, dia bagi anjing tu minum. Orang itu masuk syurga. Masuk syurga pula. Bukan dia buat jahat ke? Dia cuma bagi anjing minum je, takkan masuk syurga. Itu Allah punya kuasa. Kita solat sepanjang masa, kalau Allah kata kita masuk neraka, siapa yang boleh lawan? Tak siapa boleh lawan. Ada satu kisah, seorang lelaki, dia kata dengan anak dia, masa tu dia dah sakit. Dia kata dengan anak dia, wahai anak, nanti bila bapak dah mati, dia ni Islam. Dia bukan Islam lah, dia beragama dengan agama Tauhid. Nanti bila bapak dah mati, bakar mayat bapak. Bila dah bakar, abunya kamu terbangkan. Tiup dan terbangkan di angin. Jadi anak dia tanya, wahai bapak, kenapa nak kena buat macam tu? Bukan ke orang yang tauhid kepada Allah, matinya dikuburkan.
Kenapa nak dibakar? Apa dia kata? Sebab bapa banyak buat dosa. Jadi bila kamu bakar bapa, abunya kamu terbangkan, bapa harap Allah tak dapat nak kejar bapa. Aku nak lari daripada Allah, biar terbang. Orang ini masuk syurga. Kenapa pula? Kerana apa? Dia takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, itu adalah salah satu level daripada ketakwaan. Dia takut dengan Allah. Janganlah Allah tangkap aku. Janganlah Allah letakkan aku di medan mahkamah Allah. Orang tu masuk syurga. Kenapa? Suka hati. Itu Allah punya kuasa. Maliki yaumiddin. Jadi tuan-tuan, apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah kat sini, bahawa sesungguhnya takwa itu adalah modal pertama untuk kita selamatkan diri kita. Dengan takwa inilah boleh kita membezakan mana yang betul, mana yang salah. Dengan ilmu lah kita boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Isu tentang nama Allah, boleh guna ke tak boleh guna? Kalau mengikut para ulama, boleh digunakan oleh orang kafir. Kenapa? Sebab nama Allah itu bukan daripada bahasa Arab. Nama Allah itu daripada bahasa Isa alaihissalam. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google Translate, tulis kat situ Tuhan dalam bahasa Aramaik. Tuhan dalam bahasa Aramaik ialah Allah. Jibril alaihissalam. Jibril bukan daripada bahasa Arab, dia datang daripada bahasa Hebrew. Kalau kita tengok nama Israel, ada nama L kat belakang. Israel, Jibril, Mikail, Israfil. Il ni apa dia? Dalam bahasa Hebrew, L bermaksud Allah. Israel, Isra maksudnya hamba. Israel maksudnya hamba Allah. Jibril, hamba Allah. Israfil, hamba Allah. L itu ialah nama Tuhan bagi orang-orang Yahudi. Allah ialah nama Tuhan kita. Sampai sekarang diguna nama Allah. Sebab tu Allah ada 99 nama. Tak nak guna nama Allah, ada lagi 99 nama. Jadi macam mana ni? Para ulama kata memang disarankan orang-orang kafir menggunakan nama Allah. Subhanallah. Tapi Kristian boleh, dengan harapan moga-moga orang yang menyebutkan Subhanallah itu dibuka pintu hatinya oleh Allah untuk menerima Islam. Tapi ada permasalahan. Masalahnya apa? Bila dunia kita, negara kita ni ada banyak sangat agama-agama lain bercampur. Bila bercampur, kadang-kadang orang-orang yang kafir, orang Kristian contohnya, dia keluarkan buku kanak-kanak. Keluarkan buku kanak-kanak versi Nabi-Nabi. Yang ditulis tu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bertemu dengan Adam, duduk sekali dengan Nabi Adam dan bercerita. Kita tengok Allah. Jadi ini mendatangkan kekeliruan. Keliru kita. Macam mana ni? Pada masa itu, boleh dijadikan nama Allah itu khusus untuk orang Islam. So sekarang ni kat Malaysia ni macam mana? Lebih baik kita gunakan nama Allah untuk orang Islam sahaja. Kalau tuan-tuan tak bersetuju dengan saya, tak apa. Itulah ilmu. Ada orang yang bersetuju, ada orang yang tak bersetuju. Tapi itulah dia, orang kata ilmu takwa adalah merupakan keselamatan di akhir zaman. Ini nama dia Sadduz Zara'i. Sadduz Zara'i. Kalau ada orang tanya, kata kat dia ini adalah Sadduz Zara'i. Dalam hukum fiqh, dia ada satu hukum nama dia, dalam fiqh ada satu subjek nama dia usul fiqh. Usul fiqh ni nak menentukan hukum. Boleh ke tak boleh? Sadduz Zara'i, apa maksudnya? Ialah menghentikan sesuatu daripada berlakunya sesuatu yang memudaratkan. Jadi sebelum perkara ni mudarat digunakan oleh orang kafir untuk mengelirukan anak kita, kita hentikan. Boleh ke tuan-tuan? Allah, ni dah cerita lain ustaz ni. Ni dah. Tadi cerita akhir zaman, dah jadi cerita lain pula. Itu antara salah satunya. Sikit lagi boleh tuan-tuan? Sikit lagi Boleh? Boleh Baik.
Itu yang pertama, iaitu ketakwaan. Yang kedua, apa dia cara untuk kita menyelamatkan diri? Iaitu mentaati perintah yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al-Quran. Inilah permasalahan yang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kata, masalah dekat Malaysia. Apa dia masalah kat Malaysia? Bukan masalah kat Malaysia lah, masalah kat dunia sekarang ni. Orang yang berpangkat tinggi, dia ingatkan semuanya dia dah sempurna. Dia pangkat dia tinggi, jadi dia anggap diri dia ni dah sempurna semuanya. Bila dia melihat orang yang di bawah, dia menganggap orang yang di bawah tu enggak ada apa-apanya. Itu masalahnya, kan? Itu masalahnya. Contohnya macam mana? Contohnya, dia cikgu, contoh. Saya seorang guru. Jadi saya melihat murid saya enggak ada apa-apanya. Satu hari murid saya datang. Dia bertanya tentang sesuatu yang tak ada dalam kemampuan saya. Contohnya, Ustaz, dunia ni dah berapa lama umur dia? Bumi ni, umur bumi dah berapa lama, Ustaz? Saya pun cakap tak tahu. Saya tak tahu. Tapi saya tak sebut tak tahu. Saya cakap apa? Kamu diam. Kamu tak payah fikir benda tu. Fikir benda lain. Nampak? Fikir benda lain. Sedangkan budak ni sedang memberikan ilmu baru kepada kita. Jadi, kalau ada orang di bawah kita, pekerja-pekerja kita ataupun orang di bawah kita yang bercakap tentang ilmu agama, kata Syekh Fahmi Zamzam, masa tu kita kena duduk dan dengar. Walaupun kita bos. Kita bos. Tiba-tiba orang bawahan kita cerita tentang agama. Kita duduk dan dengar. Bila kita menolak dia, itu adalah salah satu jalan untuk tidak selamat di akhir zaman. Sebab bukan semua orang yang kereta besar, motor besar, apa lagi, rumah besar, apa lagi, isteri besar contohnya. Semula besar-besar, duit besar, dompet besar. Bukan semuanya orang yang kereta besar tu dia tahu tentang agama semuanya. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang datang naik kereta cabut lampu terkeluar sebelah, naik motor itu lebih pandai lagi berkaitan dengan agama. Jadi Syekh Fahmi kata, kalau ada orang yang macam ni, kongsikan tentang agama, terima. Ya, itu yang kedua. Sebab apa? Sebab kita biasa dengar kullukum ra'in. Kita semua ni adalah pemimpin. Kita ni adalah pemimpin. Yang laki adalah pemimpin bagi yang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang perempuan adalah merupakan pemimpin kepada anak-anaknya. Setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Yang menyeramkan ialah ayat selepas tu. Kullukum ra'in. Kamu semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'ala ra'ayati. Dan kamu semua akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang kamu dah pimpin. Itu yang kita takut tu. Kamu semua adalah pemimpin, okey. Tapi Allah akan tanya satu-satu, apa yang kamu pimpin? Isteri kamu pakai tudung tak? Anak kamu pakai tudung tak? Contoh. Nanti dia akan ditanyakan. Sebab tu kita mestilah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan selamatkan diri kita je. Kita rajin solat jemaah. Jangan kita je. Sekali-sekala tu tarik tangan anak, tarik tangan isteri, datang surau. Contoh. Contoh. Kemudian yang ketiga, intipati daripada hadis yang Rasulullah sampaikan tadi, apa dia? Yang ketiga, berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau cerita tentang hadis ni panjang. Cerita hadis ni panjang sebab apa? Sebab ada ayat-ayat yang panas dalam hadis ni. Apa dia? Iaitu Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan janganlah ikut bid'ah. Apa dia bid'ah? Selalunya kalau orang yang cerita tentang hadis ni, mulalah, ini puak W ni. Tak boleh bid'ah ni W. Selalunya kalau kita nak kenal dengan ustaz-ustaz ni punya firqah, dia tengok cara dia baca hadis ni macam mana. Ni boleh ke tidak ni?
bid'ah ke tak? Jadi kita tengok sini. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fahmi, itulah pegangan fahaman amalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapat syurga pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah, iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqah. Orang Yahudi ni dia terpecah kepada 72 firqah, orang Yahudi. Dan Nasrani pun terpecah kepada 72 kumpulan. Kemudian Rasulullah kata apa? Ummati dan umatku wataftariqu akan berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan. Satu golongan sahaja yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama semua berpendapat bahawa itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang ni macam mana? Sekarang ni macam mana perbincangan kita ni? Apa dia bid'ah? Bid'ah ialah perkara yang ditambah-tambah, perkara yang ditambah-tambah. Okey. Contohnya apa? Contohnya macam yang tuan-tuan buat setiap minggu tu. Baca Yasin malam Jumaat. Itu bid'ah lah tu. Ustaz ni W ni bahaya ni. Dengar lu. Rasulullah pernah buat ke? Baca Yasin malam Jumaat. Yang enggak pernah. Habis tu kenapa buat? Ada golongan, ada orang-orang yang menolak terus bacaan Yasin malam Jumaat ni. Dia kata apa? Ini bid'ah. Sedangkan Rasulullah kata jauhilah bid'ah, kerana bid'ah itu adalah sesat. Kamu semua ni sesat. Yang baca Yasin bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sesat malam Jumaat. Kata setengah pihak. Jadi boleh ke tidak? Baca Yasin. Ya gimana membaca Quran dapat dosa itu? Gimana? Kalau pergi ke disko, menari kat disko, dapatlah dosa. Kalau baca Quran, dapat dosa. Kan? Takkanlah dapat dosa baca Yasin. Ada orang yang beranggapan begitu. Kenapa? Kerana dia tidak berpegang teguh kepada mazhab. Kalau kita, sebab tu mufti, sebab tu negara kita terus tetapkan kita ni kena ikut mazhab apa? Syafi'i. Tak payah pilih yang lain. Senang. Syafi'i. Okey. Mazhab Syafi'i ni kenapa ikut mazhab Syafi'i? Kerana mazhab Syafi'i kata bid'ah tu terbahagi kepada dua. Senang. Okey. Kita ikut tok guru kita. Tok guru kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bid'ah terbahagi kepada dua. Okey, faham. Senang. Yang pertama bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah ialah perkara yang dibuat-buat tapi mendapat kepujian. Baik. Baca Yasin baik ke tak? Baik. Baca Yasin baiklah, apa tak baik pula. Jangan mengarut. Kan? Kalau tak nak baca Yasin tak apa. It's okay. Tak payah baca Yasin. Tapi jangan menghalang orang lain baca Yasin. Kemudian yang dolalah ni perkara-perkara yang ditambah-tambah. Saya ada seorang kawan dulu, dia bekerja dekat Sarawak. Dia ni tok imam lah, ustaz lah. Jadi dipanggil lah, ustaz, malam ni saya ada buat kenduri. Jadi nak minta ustaz tolong bacakan tahlil. Kawan saya Ustaz Saiful ni pun datang baca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Habis je tahlil. Okay, semua bangun, kita boleh ni buka botol arak. Botol arak, letak kacang. Ustaz, sila minum ustaz. Ustaz sila minum. Minum air arak. Terkejutlah ustaz tu. Kenduri ni kata kenduri tahlil. Tapi ada minum-minum arak. Itulah namanya perkara yang ditambah-tambah. Kalau nak masuk dalam kebun, kena baca ayat ni. Wahai tuan kebun, saya cucu ingin masuk. Kan? Cucu nak masuk. Ini tak ada. Ini perkara yang ditambah-tambah yang enggak boleh. Ini adalah dhalalah. Ya. Dan yang terakhir, perkara yang keempat, iaitu menjauhi perkara-perkara bid'ah ini
dalam apa jua fahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asas dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baharu itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian loghat atau bahasa sahaja, iaitu bid'ah hasanah. Bid'ah terbahagi kepada dua. Satu, bid'ah yang tak ada asas, tak ada dalil, tak ada asas. Okey, bulan 9 kita kena sembah laut, tak ada asas. Siapa kok tuan-tuan ada yang duduk Kuala Kangsar ke sini? Tak ada? Oh, tak ada, selamat. Dulu saya belajar di Kuala Kangsar dulu, bulan 7 kami tak berani nak makan kat kedai, tak berani. Bulan 7 lah masa mereka keluarkan syaitan. Panjanglah ceritanya. Dia ada mandrum-mandrum dia, bahaya. Bulan 7 jangan makan. Kat Kuala Kangsar dululah, masa dulu. Okey. Jadi kenapa tu? Kenapa bulan 7 tak boleh makan dekat kedai-kedai makan dekat Kuala Kangsar? Takut. Sebabnya waktu itulah mereka melepaskan ni jin-jin ni. Jin-jin ni. Itu perkara apa tu? Itulah perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil. Tak ada. Itulah bid'ah yang betul. Satu lagi bid'ah yang disebut sebagai bid'ah hasanah, hanya bid'ah di bibir. Kata Syekh Fahmi Zamzam, kamu baca Yasin ni bid'ah. Bid'ah ni. Betul lah bid'ah. Rasulullah tak pernah buat, ditambah-tambah. Tapi tak salah. Yang enggak salah itu. Kita jumpa budak tahfiz. Assalamualaikum Ustaz. Macam ni ayah saya baru meninggal dunia. Jadi nak minta tolong budak tahfiz ni bacakan. Sedekahkanlah 30 juzuk untuk ayah saya. Nanti kami bagi makan untuk kenduri anak-anak yatim. Bid'ah, berdosa. Baca Quran berdosa. Bagi makan kat anak yatim, bagi makan kat budak tahfiz berdosa. Macam mana ni? Jadi tuan-tuan, itulah dia serba sedikit berkaitan dengan hadis kita pada hari ini yang membincangkan takwa dan perpaduan adalah merupakan asas untuk kita selamat di akhir zaman ini. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semoga-moganya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan kita sebagai orang yang berada di jalan yang lurus, mengetahui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa berpegang dengan teguh pada sunnah-sunnahnya. Jadi tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sampai sini sahaja perbincangan kita pada membincangkan 40 hadis peristiwa akhir zaman, pada membincangkan hadis yang pertama. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Bahkan sebenarnya kedua-dua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.